Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Amara ibadahu bittiba'i siratihil mustaqim. Wa hazzarahum minasyubuhati waddalalati wal fitn. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ba'athahullahu rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apapun jua denganmu, dalam keadaan kami mengetahui, kami sedari hakikat kepalsuannya, hakikat kesesatannya. Dan kami mohon keampunanmu atas apa jua kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak ketahui, kami tidak sedari kesesatannya. Dan tiadalah daya upaya kami, melainkan apa yang telah Engkau ya Allah tentukan atas kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan izin Allah, kasihan belas Allah, limpah kuning Allah kepada kita semua, dapat kita insyaAllah di pagi yang berbahagia ini, untuk sekali lagi kita berada di dalam suatu sesi penghayatan ilmu agama, iaitu sesi perkongsian bacaan kitab ataupun buku Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-29 insyaAllah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, oleh Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Hasil terbitan Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karangcraft Sendirian Berhad. Dan versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF, cetakan kedua tahun 2013. Dan sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu telah dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian-perkongsian tersebut untuk kita semua, juga untuk penulis kitab ini. Semoga Allah limpahi kepada beliau dan kepada kita semua sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, insyaAllah. Telah dapat kita kongsikan antara lainnya muqaddimah kitab, juga bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, bab 2, ibadah dalam Islam, bab 3, umat yang terbaik, dan kita sekarang ini masih lagi berada di bab 4, yakni rukun iman, yang mana telah dapat kita selesaikan perkongsian bacaan untuk subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
juga subtopik iman kepada malaikat. Dan sekarang ini kita insya-Allah akan menyambung perkongsian audiobook kita dengan subtopik yang ketiga, iman kepada kitab, yang mana sebahagian daripada isi kandungan subtopik ini telah pun kita kongsikan dalam video terakhir kita sebelum ini. Alhamdulillah. Dan di sesi selanjutnya, jika diizinkan Allah, akan kita teruskan dengan subtopik iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir ataupun qada dan qadar, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga Allah kurniakan kepada beliau sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat atas jasa bakti beliau dalam mendakwahkan agama, juga sebesar-besar manfaat insya-Allah. Semoga Allah limpahkan kepada kita semua, dan Allah jadikan asbab untuk Allah sempurnakan kefahaman kita yang tepat berkenaan agamanya, juga sebagai asbab untuk Allah dengan kasihan belasnya mensucikan, memurnikan, memerdekakan i'tiqad dan amalan kita daripada apa jua bentuk kesyirikan, khurafat dan seumpamanya, untuk nanti kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera daripada segala bentuk kesyirikan, dan kita akan bebas daripada azab api neraka Allah dengan limpah kurnia dan kasihan belas Allah, dan akan kekal di dalam syurga Allah untuk selama-lamanya, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, yakni agama yang suci murni daripada apa jua bentuk kesyirikan, dan agar mereka itu mendirikan solat serta menunaikan zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Untuk makluman, kita masih lagi berada di bab 4 berkaitan dengan rukun iman, yang mana sebahagian daripada subtopiknya, isi kandungannya telah pun kita kongsikan dalam sesi-sesi sebelum ini, dan insya-Allah iaitu subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa taala telah pun kita kongsikan dalam perkongsian sebelum ini. Dan juga iman kepada malaikat telah pun kita kongsikan juga perkongsian isi kandungannya sebelum ini. Semoga perkongsian-perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah.
Manakala subtopik iman kepada kitab, sebahagian daripada isi kandungannya telah pun kita kongsikan dalam sesi perkongsian audiobook terakhir kita sebelum ini, yang mana ia merangkumi subtopik seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Suhuf ataupun lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga telah kita kongsikan berkaitan dengan subtopik keistimewaan Al-Quranul Karim, yang antara keistimewaannya adalah Al-Quran mengandungi intisari pengajaran ilahi. Al-Quran itu terpelihara isi kandungannya. Al-Quran wajib diikuti isi kandungannya. Semoga perkongsian-perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-29 bermula daripada sambungan daripada rukun Islam yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab, bermula daripada subtopik kewajipan umat Islam terhadap Al-Quran, insya-Allah. Kewajipan umat Islam terhadap Al-Quran. Sebagaimana dimaklumi, tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman bukanlah hanya untuk dibaca semata-mata, tetapi untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, panduan hidup. Ini sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Sadaqallahul azim. Disebabkan itu, terdapat 5 kewajipan ataupun 5 tanggungjawab setiap umat Islam terhadap Al-Quran, iaitu pertamanya, beriman kepada Al-Quranul Karim. Keduanya, tilawatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Yang ketiganya, tadabbur Al-Quran, yakni memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempatnya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang kelima, menyampaikan ataupun mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Sedikit huraian berhubung dengan 5 kewajipan ataupun 5 tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Quran, sekaligus merupakan 5 hak Al-Quran kepada setiap umat Islam untuk ditunaikan, iaitu kewajipan umat Islam yang pertama terhadap Al-Quran adalah beriman kepada Al-Quran, yakni dengan sebenar-benar keimanan.
kita wajib beriman bahawa Al-Quran adalah himpunan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni wahyu yang diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ia mengambil tempoh masa selama 13 tahun semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, dan 10 tahun ketika mana junjungan besar sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Al-Quran ini salah satu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Malah ia lebih agung daripada semua mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasulnya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Surah Yusuf ayat 2. Al-Quran juga menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil, dan ia bukan senda gurauan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tariq ayat 13 hingga 14. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan sesekali ia bukanlah senda gurauan. Al-Quran tidak mengandungi unsur-unsur dusta, kezaliman dan sesuatu yang menyusahkan umat manusia. Semua kandungannya adalah lurus, yakni mudah difahami dan senang untuk diamalkan. Hakikat ini diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam firman-Nya di dalam suratul Kahf ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, malah ia mengandungi bimbingan yang lurus. Selain daripada itu, kita berkewajipan juga untuk meyakini dengan sepenuh-penuh keyakinan bahawa matlamat Al-Quran diturunkan bukanlah sesekali untuk menyusahkan umat manusia, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Surah Taha ayat 2 hingga 3. Seterusnya, kewajipan umat Islam terhadap Al-Quran sekaligus merupakan tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Quran, dan juga hak-hak Al-Quran yang perlu umat Islam tunaikan terhadap Al-Quran adalah, yang keduanya adalah membaca Al-Quran, yakni tilawatil Quran, dengan sebenar-benar sebaik-baik bacaan. Membaca Al-Quran
dianggap sebagai ibadah walaupun pembacanya tidak memahami isi kandungan yang dibacanya. Keistimewaan ini tidak terdapat pada kitab-kitab yang lain. Oleh itu, setiap Muslim wajib mempelajari ilmu tajwid kerana ia akan membimbing mereka agar mampu membaca Al-Quran dengan betul dan tepat. Begitu juga dengan memastikan makharijul huruf yang tepat ketika membaca Al-Quran. Umat Islam digalakkan agar sering membaca Al-Quran kerana ia kelak dapat memberi pertolongan, syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahul Muslim. Daripada Abi Umamah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, yakni sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita tidak sepatutnya merasa enggan membaca Al-Quran kerana berasa kurang lancar ataupun payah ketika membacanya. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh, walaupun berasa kepayahan membacanya, akan mendapat ganjaran berganda dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW yang berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia masih mahir, yakni fasih dan lancar membacanya, maka ia bersama malaikat kiramil bararah. Manakala orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia tidak lancar membacanya dan berasa susah membacanya, maka untuknya ganjaran 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala kewajipan umat Islam terhadap Al-Quran, juga tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Quran, sekaligus merupakan hak-hak Al-Quran yang perlu ditunaikan oleh setiap umat Islam, adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman, sebagai garis panduan bagi umat manusia. Tetapi adalah mustahil untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan ataupun pembimbing hidup jika kita sendiri tidak memahami isi kandungannya. Atas dasar inilah, maka berusaha memahami tafsir Al-Quran menjadi suatu kemestian kepada setiap Muslim. Dalam ilmu usul terdapat satu kaedah, iaitu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang menyebabkan tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengannya, maka ia sendiri dihukumkan wajib. Untuk memudahkan pemahaman kaedah tersebut, ambil satu contoh hubungan antara solat dengan wudu.
solat itu satu kewajipan dan ia tidak sempurna tanpa wuduk. Oleh itu, demi kesempurnaan solat, maka berwuduk sebelum solat juga wajib hukumnya. Demikian juga halnya antara kewajipan mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan memahami kehendak ajarannya, yakni Al-Quran. Kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sempurna tanpa memahami kehendaknya di dalam Al-Quran. Oleh itu, memahami isi kandungan Al-Quran menjadi suatu kewajipan, suatu kemestian. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela sikap orang Yahudi yang buta huruf dan tidak memahami isi kandungan kitab mereka, iaitu Taurah, kecuali dengan hanya menduga-duga semata-mata. Hal ini dikisahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurah, kecuali dengan dongengan semata-mata, kecuali dongengan bohong semata-mata, dan mereka hanya menduga-duga. Sehubungan dengan itu, bagi mengelakkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana murkanya kepada kaum Yahudi, maka janganlah kita bersikap terhadap Al-Quran sebagaimana sikap kaum tersebut terhadap Taurat. Selanjutnya, kewajipan umat Islam terhadap Al-Quran, iaitu sekaligus merupakan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, sekaligus merupakan hak-hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan terhadapnya, adalah beramal dengan Al-Quran ataupun mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah memahami kandungan Al-Quran melalui tafsirannya yang betul dan muktamad, maka kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat murka kepada Yahudi yang mengetahui dan memahami ajarannya di dalam Taurat, tetapi mereka enggan mematuhi atau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan yang sangat tepat tentang sikap Yahudi tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, Mathalul ladzina hummilut Taurah summa lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan yang dipikulkan kepada Taurat, perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, yakni tidak mengamalkannya, adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ini menunjukkan bahawa kewajipan dan tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Quran tidak cukup hanya sekadar membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran, tetapi kita juga wajib melaksanakan tuntutannya dalam kehidupan seharian kita, sama ada ia berbentuk suruhan maupun larangan. Dan seterusnya, kewajipan kelima umat Islam terhadap Al-Quran, yang juga merupakan tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Quran, sekaligus merupakan hak-hak Al-Quran terhadap kita sebagai umat Islam yang wajib kita tunaikan, adalah menyampaikan Al-Quran, yakni mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah Al-Haq, yakni kebenaran. Dan Al-Haq, yakni kebenaran itu tidak cukup sekadar untuk diyakini semata-mata dan diamalkan untuk diri sendiri sahaja. Akan tetapi mestilah didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 147,
al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu. Sebab itu janganlah sesekali kamu tergolong di kalangan orang yang ragu. Malah manusia akan terus berada di dalam kerugian jika mereka tidak menyampaikan, mendakwahkan kebenaran kepada orang lain. Hakikat ini tertera dengan jelas di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati agar menetapi kesabaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, di pagi berbahagia ini, untuk sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, telah dapat kita selesaikan perkongsian bacaan untuk subtopik yang ketiga di bawah bab 4 berkaitan dengan rukun iman, yakni rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkongsian ini, juga perkongsian sebelumnya dan selanjutnya, insya-Allah akan sangat-sangat bermanfaat. Pertama-tamanya untuk penulis kitab ini, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga Allah mengganjarkan beliau dengan sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat, baik-baik ganjaran dunia dan akhirat, atas jasa bakti beliau dalam menyampaikan agama, mendakwahkan kebenaran, dan juga semoga Allah berkenan untuk juga melimpahkan kita dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat atas usaha kita memahami agama. Semoga perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian dan kesediaan melapangkan masa untuk mengikuti sesi perkongsian pada hari ini. Dan insya-Allah di sesi-sesi perkongsian selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan subtopik bermula daripada subtopik yang keempat, yakni rukun iman yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah.